bersama dengan orang yang benar dan sentiasa berlaku benar, bersikap benar dan sentiasa bersama dengan orang yang benar, jujur. Jujur benar ni tuan-tuan penting. Nak dapat ampun dari Allah pun kita kena berlaku jujur, berlaku benar. Orang-orang yang dapat ampun, tengok mereka mengaku salah, jujurlah. Jujur dengan diri sendiri, mengaku silap, mengaku salah, baru dapat ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Terima kasih saudari pengacara majlis kita pada pagi ini, Puan Hajah Salwa. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, para penuntut ilmu di Dewan Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana kita dapat bertemu dalam kuliah duha kita kali ini. Bulan ni 2 bulan dah kat Sarawak kita Ustaz tak main, jadi Alhamdulillah tak dan 3 bulan Ustaz main pula. Jadi tuan-tuan, dah 3 bulan tu lama sangat dah. Jadi tak dan 2 bulan baru kita berjumpa di dalam kuliah duha kita kembali untuk sama-sama kita bincangkan satu daripada prinsip yang asas dalam hidup kita, iaitu berlaku jujur dan sentiasa bersama dengan orang yang jujur. Ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Taubah ayat 119. Insya-Allah kita akan bincang ayat tersebut. Jadi Ustaz sebagaimana biasa sebagai bidang tajwid, patutnya ini Ustaz Yusaini tadi Ustaz di kuliah di Muslimat juga di Kelana Jaya Masjid Al-Hidayah, Kelana Jaya Masjid Ustaz Tirmizi Johan Qori antarabangsa tu, Quran time. Jadi My Quran, My Quran time. Dia kuliah depa hari ni selalu Ustaz di sana pukul 9.30 sampai pukul 10.30. Jadi kita ini ikut tak ada lagi jadual depa saja, tapi dia kerana terdapat Ustaz dari main, jadi Ustaz kena datang sini, jadi minta depa buat pukul 9 tadi sampai pukul 10. Jadi di sini 10.30 sampai 11.30 insya-Allah. Jadi kita di sana Ustaz ajak tafsir surah Al-Mulk tadi 1 hingga 5, tafsir surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tu pun surah menceritakan tentang kerajaan. Ni kita tak ada kerajaan ni. Jadi dibubarkan. Jadi kenalah dengan mereka tadi kerajaan surah Al-Mulk. Jadi hari ni pun tajuk dia pun lebih kurang juga berkaitan dengan bersama dengan orang yang benar dan sentiasa berlaku benar, bersikap benar dan sentiasa bersama dengan orang yang benar, jujur. Jujur benar ni tuan-tuan penting. Nak dapat ampun dari Allah pun kita kena berlaku jujur, berlaku benar. Orang-orang yang dapat ampun, tengok mereka mengaku salah, jujurlah. Jujur dengan diri sendiri, mengaku silap, mengaku salah, baru dapat ampun. Kalau kita tak mengaku salah, duk menegakkan benang yang basah, duk tahankan kesilapan kita, tak mau mengaku, tak dapat ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dia buat salah, berani menanggung risiko. Berani buat salah, berani tanggung. Itu orang yang benar tu. Sebab hidup kita ni mesti kita buat salah. Allah tak pelik kita buat salah. Allah tak pelik kita buat dosa. Yang peliknya Allah kata kita tak mau mengaku, kita tak mau minta ampun. Yang tu Allah kata pelik. Sebab apa pelik? Sebab aku buat kamu, Allah kata dia tahulah kita ni tak dapat lari daripada salah dan silap. An-nasu la yakhlu 'anil khata' wan nisyan. Manusia tidak dapat sunyi daripada salah, tidak sunyi daripada silap dan dosa. Itu biasalah, termaklum dah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat surah At-Taubah 119, Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Surah At-Taubah ayat 119. Maksud dia, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan sentiasalah bersama dengan orang-orang yang benar. Jadi ni ayat dia menjadi prinsip kita orang Islam
disuruh berpegang dengan prinsip ni. Jadi tu Ustaz kata kita ni sentiasa kena bersikap jujur dan sentiasa bersama dengan orang yang jujur. Ini diperintahkan oleh Allah. Sebab tu nanti ayat ni kita akan sampai juga dalam perbincangan kuliah subuh kita. Sebab Ustaz duk mengajar kuliah subuh pagi-pagi di masjid kita, di Dewan Solat, tentang ayat ya ayyuhallazina amanu, tafsir surah ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu. Dia akan sampai ya ayyuhallazina amanu ni, tapi dia duduk dalam surah Taubah lambat lagi lah. Yang Ustaz duk bincang ni ya ayyuhallazina amanu yang ada dalam surah Baqarah. Sekarang kita sampai kepada ayat tentang masuk Islam sepenuhnya kot. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah yang terdapat di dalam surah Baqarah tu. Nah, tak habis lagi sebab ya ayyuhallazina amanu dalam surah Baqarah ni banyak. Kemudian dia dalam surah Ali Imran pula. Benar dalam surah-surah dalam Quran. Jadi nak sampai Taubah lambat lagi. Jadi kita terus kepada surah Taubah dulu kerana kita nak ambil pengajaran daripada ayat ni sebab banyak cerita-cerita yang menarik yang terdapat dalam ayat ini, iaitu prinsip supaya kita berpegang dengan sifat jujur, benar dan juga bersama dengan orang jujur dan benar. Artinya janganlah kita terus-terusan bersama dengan orang yang tak jujur, khianat, yang tak benar ni. Allah larang. Baik. Prinsip pokok dalam agama kita adalah merupakan suatu agama yang tuan-tuan, agama kita ni agama yang datang dengan penuh jihad sampai kat kita dengan pengorbanan, dengan air mata. Agama Islam sampai kat kita bukan dengan kapet merah, bukan sampai dengan senang lenang. Disambut dengan ketui batu dulu Islam ni. Disambut dengan sebelum datang ketui ayam dan ketui daging dan ketui kambing. Macam lah kita berdakwah ni sambut dengan ketui kambing, ketui ayam, ketui daging. Tapi dulu Nabi berdakwah dikantuk dengan ketui batu, ketui kayu, duri, onak dan duri, darah. Tetapi bila sampai kat kita, itulah dia Islam yang penuh dengan kebenaran, Islam yang penuh dengan kejujuran. Yang datang, yang masuk Islam, semua di atas prinsip benar. Cintakan kebenaran, cintakan kejujuran. Islam agama yang amat membenci kepada sebarang bentuk penipuan, pendustaan, dan pembohongan serta pengkhianatan. Tak bagi muka agama kita. Dan Islam bagi muka balik kepada orang yang mau mengaku salah. Ini cerita tentang ayat ni, ayat 119 surah At-Taubah didahului dengan cerita dua ayat sebelum tu, iaitu ayat dalam surah At-Taubah yang tak perlu baca bismillah ni. Sama ada dibaca awal atau baca tengah atau baca hujung, kita tak sunat baca bismillah. Sebab surah Taubah ni sunat kita tak baca bismillah. Surah lain sunat, surah Taubah tak. Sebab tu bara'atun minallah terus, tak ada bismillah di depannya. Surah lain semua ada bismillahirrahmanirrahim. Mai tang surah Bara'ah, surah Taubah tak ada bismillah. Sebab tu ada yang kata kita baca surah ni di tengah ke di awal ke tak sunat baca bismillah. Pasal surah ni cerita tentang perang, cerita tentang kemurkaan Allah, kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak perlu baca bismillah. Sebab ni marah. Bismillahirrahmanirrahim tu kan pemurah, pengasih, penyayang. Jadi tak sesuai dibaca bismillah. Maka ayat itu bermula dengan 118, iaitu cerita tentang sahabat Nabi 3 orang yang mana mereka ni tak boleh pergi perang Tabuk. Bila tak boleh pergi perang Tabuk, mereka bersalah, dosa besar. Tetapi kerana mereka berlaku jujur, 3 orang ni dapat pengampunan. Tetapi nak dapat pengampunan, menghadapi ujian sebelum Allah nak tengok ujian dulu 50 hari, barulah turun ayat Allah Ta'ala menerima ampunan mereka. Bukan sehari, bukan 2 hari, hampir 2 bulan, 50 hari tuan-tuan berjihad, bersungguh-sungguh tuan-tuan perempuan sekalian nak dapat ampunan dari Allah dan Rasul. Sebab mereka
berlaku jujur dengan diri, tak bagi alasan-alasan yang boleh membebaskan diri dia daripada kemurkaan. Dia kata kalau aku pergi habaq kat Nabi bagi alasan sakit perut ke, COVID ke apa ke, boleh lepas tapi dia kata di akhirat esok macam mana? Aku dengan Allah nanti. Sebab dia Nabi tuan-tuan percaya, dan Nabi pun boleh tahu, malaikat Jibril boleh bagi tahu. Jadi dia ambil sikap Ka'ab bin Malik, ada 3 orang sahabat. Ka'ab bin Malik, Mararah bin Rabi' dengan seorang Hilal bin Umayyah. Ni 3 orang sahabat ni tak pergi ni perang Tabuk. Nabi dengan sahabat sampai dah. Nabi duduk tunggu kot-kot depan ni sampai kemudian. Tunggu sebulan. Lepas pada 2 bulan Nabi balik Madinah, mereka tetap tak sampai juga. Nabi tunggu di Tabuk tu, tunggu musuh tak mai. Sebulan, 2 bulan juga. Baru Nabi balik semula ke Madinah. Bila Nabi balik semula ke Madinah, tiga orang ni pergi menghadap Nabi nak minta maaf di atas ketidakhadiran mereka dalam perang Tabuk. Absent, mereka tak pergi. Dan Ka'ab bin Malik ni seorang yang tidak pernah ketinggalan dalam semua peperangan yang disertai oleh Nabi. Tiap perang yang Nabi sertai, dia masuk sekali. Kecuali Tabuk ni saja yang dia tertewas, tertipu dengan godaan dunia. Kerana kita kena tahu senario pasal apa mereka 3 orang ni gagal. Dia kata dia pergi mengaku kat Nabi, dia kata dia kalah dengan dunia, kalah dengan nafsu, kalah dengan syaitan. Padahal dia kata aku boleh nak, dia bagi tahu dah kat bini dia waktu dia nak pergi menghadap Rasulullah ni. Dia kata kalau aku bagi alasan apa-apa, Rasulullah akan percaya, Rasulullah akan lepaskan aku. Sebab Rasulullah sayang kat dia ni. Ka'ab bin Malik ni penulis wahyu. Ka'ab bin Malik ni seorang daripada sahabat yang besar. Tapi aku tak mau berlaku dusta, dia kata. Aku tak mau bersikap tak jujur. Aku nak bersikap jujur dengan Nabi. Aku nak pergi mengaku kata aku ni tak pergi perang Tabuk ni kerana aku takut panas. Satu, sebab musim tu musim panas. Tabuk, masa perang Tabuk tu musim kemarau. Nombor 2, buah kurma masak di kebun-kebun dia. Dan dia nak tunggu, nak petik buah kurma tu lah ngalik sampai Nabi dah berlepas dengan rombongan. Dia duduk seronok. Nombor 3 ada riwayat kata dia duduk seronok menerai baju baru 2 pasang. Dia duduk seronok naik kuda dia, pakai baju bah baru tu, duduk meronda kot dalam Madinah tu sampai rombongan Nabi terlepas pergi. Semua ni dia mengaku. Dia kata itulah punca-puncanya, sebab aku tidak dapat menyertaimu ya Rasulullah dalam perang Tabuk. Inilah kesalahan aku mengaku di depanmu. Tunggu macam mana. Rasulullah kata aku tak boleh ampun sehingga turun wahyu. Maka tuan-tuan, wahyu delay 50 hari. Dan bila delay 50 hari tuan-tuan, mereka main duduk di depan Masjid Nabawi, ikat diri mereka dalam keadaan berlutut. Lepas sembahyang subuh, mereka duduk. Nabi lalu tengok mereka, Nabi tak bagi salam. Nabi pun tak tahu saya. Mereka bagi salam, Nabi tak jawab. Jawab dalam hati ke tak tahulah. Tapi Nabi tak jawab. Boykot. Nak bagi mereka betul-betul rasa insaf. Lama mana? Selama 50 hari tuan-tuan. Tu dia dosa, kesalahan yang besar. Nak dapat ampun pun bukan senang. Kerana tak menyertai perang bersama Nabi, kesalahan yang besar, dosa yang amat besar. Kerana Nabi bersusah payah, kita boleh bersenang lenang. Mana boleh? Satu yang sangat tidak beradab. Nabi susah payah menempuh perjalanan, bersusah payah duduk dalam panas, mengharungi panas terik matahari, bersusah payah tinggal kampung halaman, pergi berjuang. Kita boleh goyang kaki di rumah. Itu sangat-sangat tidak wajar. Sangat-sangat tidak wajar. Jadi itu dosa yang besar. 50 hari lah mereka kena berlutut di depan Masjid Nabawi. Bila masuk semayang, mereka masuk semayang bersama Nabi. Lepas semayang, mereka ikat diri mereka balik. Aisyah mereka balik rumah tidur. Esok pagi mereka akan main buat benda yang sama sampai malam. Maka tuan-tuan, kesungguhan mereka tu Allah puji. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan sekalian, dulu Ustaz ada dengar cerita, ayah Ustaz cerita
berkaitan dengan mereka pergi satu program ABIM. Program ABIM ni maknanya tamrin ke apa tak tahulah, wacana ke apa. Cerita pasal ni, pasal surah Al-Taubah, surah cerita Ka'ab bin Malik ni. Ada satu pembentang, seorang pembentang almarhum lah, dia biasa main sini Syekh Hazmi, Datuk Syekh Hazmi. Saya tengok dulu dalam album lama kat Sarawak tu ada Datuk Syekh Hazmi main bercakap forum atau di apa Masjid Al-Falah ni dulu. Datuk Syekh Hazmi bekas mufti Pulau Pinang. Lama dah Datuk Syekh Hazmi, lama tu, cerita lama berapa puluh tahun dulu. Dia cakap tentang belim lah mereka ni, 3 orang sahabat ni. Pasal tak pergi perang Tabuk. Kemudian mai pula pengulas nombor 2, Datuk Fadhil Nur. Masa tu dia Habib Presiden PAS dulu. Datuk Fadhil Nur pula cakap pula kupas bab ni kan. Tapi Datuk Fadhil Nur dia kupas dari sudut positif daripada 3 orang ni. Dia kata Allah Ta'ala, Datuk Fadhil Nur kata Allah Ta'ala buh dalam cerita surah Taubah ni tentang 3 orang sahabat ni nak cerita kejujuran mereka tu, nak suruh kita contoh. Bukanlah nak cerita masalah mereka ni tak ikut cakap Nabi, melawan perintah Nabi, apa nama gamak, pergi duduk tinggal. Nabi pergi seorang-seorang, pergi hijrah, pergi berperang, kita duduk di kampung. Itu tak apa dia kata. Tapi kita kena tengok dari sudut positif dia yang Tuhan bubuh ni dalam surah Taubah ni. Bukan saja-saja nak suruh kita contoh erti jujur, erti berlaku benar, bercakap benar, ada hasil dia yang manis. Perjuangan mereka nak dapat ampun 50 hari itu telah menghasilkan suatu natijah yang sangat manis. Kerana Ka'ab kata bila Tuhan bagi tahu kata ampun dia tu, dia kata hari itulah yang paling menggembirakan dia, paling seronok, paling bahagia. Tak pernah dia rasa bahagia yang macam tu. Kerana hari tu hari dia terima wahyu. Sebab tu tuan-tuan dulu Densman ada buat gambar, buat teater menunggu wahyu dari langit. Densman ni Syamsuddin Osman, abang kepada Lutfi Osman tu. Dia ni orang seni dan dia biasa buat teater tuan-tuan. Ka'ab bin Malik punya cerita ni. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita boleh buat majlis Masjid Al-Falah melalui muslimat kita, boleh buat deal balik dengan Densman ni, pergi jumpa dia, suruh dia main buat pementasan teater. Jangan duk kira dakwah macam ni saja. Dakwah lah seni pula. Supaya kita dapat tengok bagaimana tuan-tuan teater Islamik yang boleh meresap masuk dalam jiwa kita. Bagaimana erti jujur dan benar ni mereka buat cara teater tuan-tuan. Imam Fatimah apa semua tu, geng-geng tu mereka seni, mereka boleh buat. Skrip dia ada dah, Densman dah buat semua dah. Pelakon-pelakon pun kalau kita dah boleh, ada siap boleh buat. Ustaz suruh dari itu Masjid Abu Bakar As-Siddiq buat sambut Maulud Nabi ni, buatlah berlain sikit, kita buat kesenian sikit. Daripada kita kena duduk tengok ceramah saja, kita buat pementasan teater sahabat Nabi ni, menunggu wahyu dari langit 50 hari. Tajuk siap dah, skrip siap dah, cuma kita nak siap cari orang yang boleh buat ajar tu. Jadi kita tengok teater ni, insya-Allah kita boleh menghayati. Ni sebab Ustaz nak cerita ni. Tak cerita tak nampak lagi. Kalau kita ada teater dengan mereka bercakap, dialog apa semua, jadi masuk hati kita lagi. 50 hari tuan-tuan perjuangan, dan hari ke-50 turun wahyu. Dirayakan bukan saja oleh Ka'ab, seluruh sahabat-sahabat dengan Nabi sendiri seronok merayakan kejayaan ini. Adanya perjuangan, adanya manis kejayaan. Bila apa? Bila Tuhan turun wahyu menyatakan 3 orang taubat sahabat ini diterima oleh Allah. Seronok sampai Ka'ab bin Malik mai jumpa Nabi, nak sedekahkan semua aset harta yang dia ada. Nabi kata tak payah, nak sedekah sikit sebab tanda syukur. Dia kata, aku nak bersyukur dengan aku nak menyerahkan kepadamu ya Rasulullah semua yang aku miliki. Kerana dulu aku tak pergi kerana dunia, hari ini kerana aku dah dapat taubat daripada Allah, menerima taubat daripada Allah, Allah Ta'ala terima taubatku, aku nak sedekah semuanya kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah terima sikit saja. Anak-anakmu buat dah hak juga.
Rasulullah kata, warisan pusakamu ada hak untuk anak-anak isterimu. Jadi Nabi terima sikit saja, dan lebih Nabi suruh dia bagi sebagai harta pusaka kepada anak-anak dia untuk diwarisi. Maka tuan-tuan, itulah kejayaan seronok jadi orang yang benar ni, daripada jadi orang yang berdusta, jadi orang yang pembohong, orang yang berdrama, orang yang bersandiwara. Nah, tak seronok hidup dia. Tipu satu akan membawa tipu dua, tipu dua akan menjadi tipu tiga, tipu tiga akan jadi tipu empat. Sebab tu orang yang mula tipu dalam hidup, dia akan menipu sepanjang hidup. Sebab dia nak cover tipu dua, tipu satu, dia akan buat tipu dua. Dia nak cover tipu dua, dia buat cover tipu tiga, dia akan buat. Nah, sebab itu tuan-tuan, kita pun dalam bahasa kita Melayu pun ada, Ustaz sebut semalam, siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama jadi pencuri. Sebab tu ada istilah baru, harta sepencurian lah ni. Zaman lah ni Malaysia harta sepencurian, bukan harta sepencarian. Nah, sepencurian. Nah, maka tuan-tuan yang rahmati, itu istilah baru tu. Nah, yang menggambarkan keadaan kita sekarang. Nah, harta sepencurian. Nah, ni arti benar di dalam agama kita ni. Nah, maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dalam ayat tu cerita tentang laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar allazina tabauhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kana yazighul qulub fariqin minhum summa taba 'alaihim innahum bihim raufur rahim. Allah sebut ayat yang ke-118, wa 'alas salasati allazina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi summa taba 'alaihim yatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan ke atas 3 orang Allah sebut dalam ayat, 3 orang sahabat yang Ustaz sebut nama ayat, Ka'ab bin Malik, Mararah bin Rabi' dengan Hilal bin Umayyah. Ni 3 sahabat ni yang khulifu, yang tak ikut serta dalam perang Tabuk. Dan ke atas 3 orang lelaki, 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Allah tangguh 50 hari. Hingga, sebab 50 hari berlangsung, hingga kan mereka merasakan bumi telah menjadi sempit bagi mereka. Walaupun Madinah tu luas, macam-macam ada, tetapi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, kerana tak dapat ampun lagi. Rasa tak seronok, rasa tak dapat lagi, mana tak dapat ampun tu, tak hidup, tak seronok. Nah, selama 50 hari. Maka mereka tuan-tuan bila mengetahui bahawa tiada tempat nak lari dari siksa Allah, melainkan kena mengaku kepadanya, kena berlaku jujur kepadanya. Nah, kemudian Allah menerima taubat mereka. Dan Allah Ta'ala maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Maka tu ayat 118. Lepas tu baru mari ayat 119. Artinya tuan-tuan, Allah nak abang kata tu yang Ustaz Fadil Not sebut, sudut positif dia, Allah nak abang mereka ni orang yang jujur walaupun mereka buat salah. Yang tu kita kena tiru, dia kata. Pengajaran kita dapat daripada Ka'ab bin Malik dan sahabat dia 2 orang lagi tu ialah bagaimana mereka ini orang yang jujur, berani mengaku salah atas kesalahan yang mereka buat. Mereka tidak mahu berlepas diri tanpa menghadapi dulu hukuman dunia. Sebab tu tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi, mereka takut kepada akhirat sehingga mereka berani mengaku salah di dunia. Biar kena hukum di dunia, asalkan terlepas hukuman di akhirat. Macam Ustaz kata tadi, Ka'ab kata kat bini dia, kalau aku bagi apa alasan, Nabi akan lepaskan aku. Sebab Nabi percaya kat aku. Aku bagi tahu apa pun, Nabi akan percaya. Tapi dia kata soalnya, adakah kita boleh lepas di akhirat sana? Allah akan buka cerita sebenar. Jadi sebelum Allah buka cerita sebenar, mereka buka diri mereka. Yang sebenarnya kami ni tak pi, kami memang kalah dengan dunia, kalah dengan nafsu, kalah dengan syaitan. Itulah nak abang bagi
Ha? Sebab kita pun lagu tu lah. Kita ni semua, Nabi Adam AS, Ustaz buat cerita ni, dia diampun oleh Allah sebab dia mengaku salah. Rabbana zalamna anfusana, kami zalim diri kami sendiri. Dan bila dia mengaku tu, Allah ampun. Dan mereka ni pun 3 orang, Allah kata ditangguhkan pengampunan sehingga dunia rasa sempit, hati mereka pun rasa sempit, sehinggalah Allah ampunkan mereka. Jadi bila ampun, seronok, gembira, sebab perjuangan selama 50 hari berakhir dengan kejayaan. Bahkan tuan-tuan, Ustaz baca sirah mereka ni, hari ke-40 tu Nabi suruh mereka hantar bini mereka 3 orang ni balik rumah mak pak sendiri, boykot. Biar mereka terasa lagi sempit, lagi insaf, lagi betul-betul kena bertaubat. Tak boleh bohong. Ini betul-betul taubat ni, bukan main-main ni, bukan tipu-tipu ni, betul-betul taubat ni. Nak abang kata erti taubat yang sebenar tu. Maka mereka hantar, kami buat, kami berani tanggung apa saja risiko, apa saja hukuman, janji kami dapat ampun. Yang tu saja matlamat dia. Susah payah macam mana pun kami sanggup hadapi. Celah-celah tu pula ada tuan-tuan, raja mana tak tahu hantar surat suruh mereka pergi negara, mereka nak dimuliakan di negara mereka, negara kafir tu lah. Ka'ab bakar surat tu. Ka'ab kata ini semua adalah syaitan yang nak menghalang kita daripada mendapat ampun. Jadi kalau 3 orang tu terima surat tu, kalau Muhammad hina hamba, kami bersedia untuk muliakan hamba 3 orang. Tu dia nak jadi hero, nak angkat dia jadi hero di negara sana. Jadi hamba mau pergi negara kami. Tu dia tuan-tuan, dia mai tu. Makna cerita ni pergi sampai negara yang belum masuk Islam, negara Arab yang kafir. Raja tu hantar surat, hantar kat mereka 3 orang ni, nak ambil menangguk di air yang teruh. Nampak? Dia nampak ikan-ikan timbul ni, air keruh, dia nak sapu kat dia. Tapi mereka 3 ni kemah pendirian, kemah tujuan matlamat nak dapat ampun tu. Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka tetap pendirian, bakar surat tu. Ka'ab kata ni semua syaitan yang nak menghalang kita daripada jalan yang lurus, nak bagi kita tak dapat ampun dari Allah. Maka tuan-tuan, tu satu. Nah, yang kedua, mai pula ujian hari ke-40. 10 hari mereka balik tak boleh tidur dengan bini mereka. Bini semua dihantar ke rumah mak pak. Nabi pergi suruh bagi tahu kat 3-3. Nak bagi rasa lagi sempit. Tak jumpa bini. Balik rumah tak ada. Bini semua dihantar balik rumah mak pak masing-masing. Hari ke-10 hari tuan-tuan, hari ke-50 baru turun ayat. Bila turun ayat dapat ampun, ayat ni lah, wa 'alas salasatil ladzina khulifu. Tu 3 orang yang tak pergi perang Tabuk. Bila turun ayat tu tuan-tuan, Ka'ab bin Malik, sahabat-sahabat yang lain, Ka'ab duduk di satu tempat yang lain, dia pergi cari dia tuan-tuan, pergi bagi tahu Ka'ab, ayat tentang ampunanmu sudah diterima, sudah turun. Maka Ka'ab sujud syukur, bergembira dengan kegembiraan yang tak pernah dia rasa. Dia kata, seronok yang tidak pernah aku rasa seronok yang macam tu pada hari-hari yang lain. Maka dia pergi jumpa Nabi dan nak bagi harta benda dia, tanda syukur. Nabi tak terima, Nabi terima sikit saja, yang lain untuk Nabi suruh dia simpan untuk anak-anak pinak. Maka tuan-tuan, inilah dia arti yang kita nak ambil. Sikap kita, sifat kita kena berlaku jujur walaupun kita sudah buat salah dan silap. Jangan cuba untuk menegakkan benar yang basah. Maka tuan-tuan, cerita banyak ni, cerita tentang orang yang jujur, Allah akan tolong. Nombor 1, orang yang jujur, orang yang benar akan mendapat pertolongan daripada sudut yang tak disangka-sangka. Tak perlu takut. Kenapa? Allah akan hantar orang tolong kita. Kadang-kadang orang yang musuh kita tu jadi bertukar jadi yang membela kita. Ni contoh dia duduk mana? Dalam surah Nabi Yusuf. Zulaikha yang duk tuhmah Nabi Yusuf akhirnya mengaku salah, mengaku dialah yang menggoda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sikit pun tak sangka, kata Nabi Zulaikha ni, mak angkat dia ni nak buat U-turn, membetulkan fitnah tu. Sebab Zulaikha tak tunjuk simpati pun, dia duduk dalam penjara. Dia tak
tak tarik pendakwaan dia. Walaupun Nabi Yusuf ini tuan-tuan benang dalam bicara, bukan disabit kesalahan, tapi dia pilih untuk nak masuk penjara pasal dia takut plan B akan mai tu. Plan A tak berjaya, plan B dia akan buat. Nabi Yusuf kata inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya wanita ini sangat agung, sangat dahsyat. Dia tak mau duduk dalam istana, dia pilih masuk dalam penjara. Sepanjang duduk penjara tu dia tak tarik, dia tetap juga bertahan, kata dia betul. Dia pemaisuri, dia orang besar. Nabi Yusuf anak angkat dia yang dia ambil beli daripada orang Mesir, orang yang jumpa Nabi Yusuf tu. Dia tak heran. Tapi akhirnya tuan-tuan, dalam kisah Nabi Yusuf ni, Ustaz kata nak puji juga sifat wanita Imra'atu Aziz, perempuan Aziz ini, isteri Aziz ini. Sebab tu dalam Quran ada mengajak tuan-tuan, Quran time ada sebut, bila sebut Imra'ah ni selalunya perempuan yang tidak melahirkan anak. Isteri tetapi tak melahirkan anak dipanggil Imra'ah, istilah Quran. Kalau melahirkan anak, Zaujah. Sebab tu apa nama isteri Fir'aun, isteri apa nama, isteri Nabi Lut, Nabi Nuh dipanggil Zaujah, isteri dipanggil Zaujah, ada setengah dipanggil Imra'ah. Wa qala Imra'atul Aziz, qalat Imra'atul Aziz al-ana hashasal haq ana rawattuhu an nafsi wa innahu laminas sadiqin. Hani dia berani mengaku, dia kata, isteri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku. Tu dia bahasa tuan-tuan, akulah yang goda dirinya untuk tunduk kepada diriku, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang jujur. Tuan-tuan, bermakna orang yang jujur akan ditolong dan diberi kemenangan walaupun berlalu jangka waktu yang lama, berlalu beberapa tahun, berpuluh tahun, tapi akhirnya kebenaran dizahirkan, kebatilan direjamkan. Betul lah Allah kata, iza ja'al haq wa zahaqal batil, apabila datang kebenaran lenyaplah kebatilan. Berapa lama tuan-tuan orang nak bela maruah Nabi Yusuf ni? Berpuluh tahun dia duduk mendekam dalam penjara, tapi akhirnya dia dapat pembersihan, lenyaplah segala tuduhan yang serong terhadap baginda Nabi Yusuf alaihi salam. Siapa dapat pertolongan daripada orang yang tak disangka-sangka? Pengkonspirasi nombor satu, yang itulah yang tarik balik, yang mengaku secara terang-terang. Jadi Ustaz Abang kata, bukan saja Nabi Yusuf ni Tuhan nak highlightkan, tapi sikap wanita yang nama Zulaikha, yang dinamakan Zulaikha ni tuan-tuan, isteri Aziz ni, Allah nak puji juga. Apa maknanya? Selagi nyawa dikandung badan, biar dia tua pun tak apa, tapi dia mau mengaku salah. Pasal dia waktu dia mengaku ni bukan cun lagi dah. Sebab dah lama dah kerepot dah. Sebab waktu dia duk goda tu tengah cun. Tapi dia tak betul lagi, waktu tu dia belum dapat hidayah, dia masih duk keras lagi. Dia tak mau mengaku lagi. Walaupun baju koyak sebelah belakang, tapi dia tak mengaku salah. Dia kata Yusuf salah juga, dia masuk penjara juga. Sebenarnya kalau tu ikut kepada pembuktian, Nabi Yusuf selamat, tapi dia tetap keras, dia guna kuasa dia. Dia tak mau mengaku. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, waktu tu dia tak mau tobat lagi. Allah bagi kat kita contoh, ada wanita yang jahat di permulaan, dia boleh jadi baik di akhirat. Ni tuan-tuan contoh-contoh dalam Quran. Jadi nak apa? Kalau Nabi Yusuf orang yang benar, Allah tolong. Tapi kita juga nak ambil dalam ayat ini, surah Yusuf ayat 51, nak bagi tahu wanita yang benar, yang mau berlaku benar, yang mau bersikap jujur, mau mengaku salah, mau mengaku silap. Aku yang goda dia, bukan dia goda aku.
dia ni pun Allah nak suruh kita tiru. Sebab tu di dalam kitab tafsir ada juga ulama yang tulis, tak ingat Imam apa, Ibnu Katsir ke apa, dia kata ada juga contoh wanita yang permulaannya serum tapi penghujungnya betul. Ustaz nak kata apa? Kita lagi nyawa di kandung badan, kita boleh buat pembetulan, kita boleh buat pembaikan, kita boleh buat pemulihan. Ya aku dulu goda, ya aku dulu penggoda, aku dulu apa semua, tapi sekarang aku sudah dapat hidayah, aku nak bertaubat, aku nak balik jadi muslimah sejati yang sebenar. Tak ada masalah. Allah welcome, Allah sambut, Allah terima. Akhirnya ikut cerita jadi isteri Nabi Yusuf dalam kisah Israiliyat. Tak ada dalam Quran. Dalam Quran cerita dia sampai tang tu saja. Dia mengaku. Bila mengaku ni, kalau ikut Ustaz tengok satu telefilm, dia punya rancangan bersiri sinetron Nabi Yusuf, Nabi dalam bahasa Arab. Dia pun pilih tok Arab hak jadi besok tu pun mata je pun apa tak tahu hijau ke biru tu. Muka flawless. Ni tak ada apa ni hak jadi Nabi Yusuf tu. Hero mana tak tahu dia ambil. Pasal Nabi Yusuf kan handsome. Dia ambil pun hak handsome jadi pelakon. Maka tentang saya tengok. Oh, rupanya betul ada kita duk baca dan doa pengantin, doa mempelai. Kita akan sebut satu kalah mereka, dua pembelai ini, bagaimana kau menyatukan Adam dan Hawa, Yusuf dan Zulaikha, Musa dan Safurah. Zulaikha tu ada kata dia tutup waktu dia mengaku tu, dia tutup muka. Lepas dia mengaku tu, Allah Ta'ala bagi dia jadi cun balik macam zaman dia duk goda Nabi Yusuf tu. Dan Allah Ta'ala bagi dia bersatu. Ni dalam kisah kitab Nabi, kitab lama lah, kitab orang Yahudi ni. Tu yang kita duk pegang juga. Pandangan kata Nabi Yusuf ni akhirnya bersatu dengan Zulaikha. Sebab apa? Sebab dia mau U-turn tu. Sebab dia mau berlaku jujur tu. Allah bagi hadiah kat dia. Yusuf tu Tuhan bagi jadi suami dia. Sebab harga sebuah value bagi seorang yang berlaku jujur. Apabila dia berlaku jujur, dia boleh dapat Yusuf yang dia idam-idamkan tu, walaupun dia sudah tua, tapi Tuhan bagi pulih balik, jadi elok balik, jadi mudah balik. Hadiah, sebagai hadiah dia berani berlaku jujur. Tuan-tuan, cinta dia tu Tuhan bagi bersatu, dapat hak dia impi tu. Itulah kadang-kadang tuan-tuan nikah dengan orang lain dah. Mati bini dia tu mati, dia pun duda, hak lelaki kawan dia pun mati, menikah balik. Tua lah menikah, tak ada menopause apa semua dah, tapi dapat balik apa nama tu, kekasih dia tu. Ada tuan-tuan kisah pak menekan pupu Ustaz, dia orang Kelantan. Dia menikah tuan-tuan dengan orang lain, sepupu anak dia menikah, mak menekan pupu juga. Mak menekan pupu. Lepas tu mak menekan pupu ni meninggal, anak menekan mak menekan pupu yang lain pula nak kat dia, yang duim kat dia lama dah. Dapat balik, tapi tua dah lah, tapi tak apa, dia kata dapat juga. Ni cerita nak abang kata hadiah jujur tu. Benar itu Tuhan akan bagi, tapi kalau dia duk tetap juga duk keras sampai bila tak dapat. Tapi bila dia buat U-turn, dia mengaku, dia kata al-an hasal haq tu perkataan dia sebut. Hari ini jelaslah kebenaran, aku nak buat perisytiharan, kata Zulaikha. Dan dia dalam istana ni semua orang ramai, dia nak membersihkan Nabi Yusuf, dia kata. Dan bila bersihkan Nabi Yusuf tu lah Allah hantar kat Nabi Yusuf suruh minang dia. Dia tak ada suami, Aziz meninggal dah lama, tak ada lagi. Maka tentang Nabi Yusuf, Allah suruh ambil Zulaikha, hadiah kejujuran seorang wanita yang sanggup membersihkan maruah Yusuf. Kalau tidak sampai mati orang duk kata hang buat benda tu. Tapi oleh kerana mangsa yang menjadi pencetus kepada fitnah tu mau buat pengakuan terbuka, pengurutusan khas siaran langsung dalam semua TV. Ni tu kalau peringkat dia tu, peringkat raja tu,
Permaisuri macam tu lah. Dia memiliki semua prasarana. Dia boleh bagi tahu umum satu negara, Yusuf tidak buat jahat. Aku yang goda dia. Nampak ingat tak cerita dulu? Ingat dia pasal. Ni aku nak buat pengakuan. Tu hadiah dia. Ustaz Nabak kata apa? Pengajaran dia. Kalau kita berlaku jujur dan benar, Allah boleh bagi hasrat dunia pun Allah bagi. Hasrat akhirat, cita-cita yang kita nak di akhirat pun Allah akan bagi. Cita-cita dia doim kat Yusuf tu. Dia pun tak mau dah, tak sangka. Tapi Allah bagi. Yusuf pun tak mau, dia pun tak mau dah. Dia kata nak buat apa tu dah. Tapi Allah suruh. Pasal apa? Kerana harga, value hang berlaku jujur tu aku nak bagi. Allah nak hadiah. Ni tuan-tuan, ni tak mau berlaku jujur. Kita hidup ni tak rugi. Kadang ni nak tu dunia ni Ustaz bagi tahu. Contoh ni akhirat pula. Orang yang berlaku jujur kadang di dunia dia kata tak dapat apa Ustaz. Tambah dalam trend lah ni, trend rasuah budaya. Dia kata kita kalau berlaku jujur dapat apa Ustaz? Pangkat pun tak naik. Silap-silap kena fitnah lagi. Tak apa Ustaz kata, hang kena terus tak pendirian sebab akhirat esok hang dapat syurga. Di dunia mungkin orang-orang jujur ni tak bernilai, dipandang masalah, dipandang sebagai satu yang kita tak seronok pasal dia, pasal orang lain tak boleh buat. Kadang ada seorang yang jujur di tengah-tengah orang yang khianat, di tengah-tengah orang yang penipu, di tengah-tengah orang yang suka buat benda yang tak jujur. Dia ni dianggap sebagai musuh. Jadi dia kadang-kadang nak larut juga. Kata, lama-lama saya pun tak tahan Ustaz. Saya pun nak tiru jadi macam ni pun. Ustaz kata, jangan. Engkau akan bernilai di akhirat nanti. Kalau di dunia kau boleh pertahan prinsip jujurmu itu, biarpun semua orang di kelilingmu, ketuamu, penolong ketuamu dan seluruh yang ada di kelilingmu tidak jujur, kamu tetap jadi jujur. Kamu akan dinilai di sisi Allah, dikira sebagai hamba yang paling bernilai di sisi Allah. Mana dia bukti dia? Tengok ayat. Tengok ayat pun sama tuan-tuan. 119 juga. Surah Al-Ma'idah. Allah nak urai, kata orang yang jujur ni akan mendapat kejayaan di akhirat. 119 surah Al-Ma'idah. Tengok betul tak? Qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalikal fawzul azim. Tu dia. Apa maksud dia tu? Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar akan kebenaran mereka. Allah kata hari itu orang yang benar akan dapat kejayaan. Orang yang berlaku jujur di dunia akan merasa bermanfaatnya jujur. Aku berlaku jujur di dunia tu tak rugi. Mungkin di dunia ni kita berlaku jujur kita rasa rugi pasal tak naik pangkat, tak dapat duit, depa semua senang lenang tu hak rasuah. Kaya-kaya kita duk miskin ni. Kita tak ada manfaat pun jadi orang jujur. Tu yang pekat gila tu, gadai prinsip semua tu pasal itulah. Pasal tak tahan. Dulu tuan-tuan, dia bertahan prinsip pasal dia tahan lagi tak jadi kaya tu. Dia seronok, dia boleh tahan lagi pasal orang lain semua tak kaya. Tapi bila dia tengok semua orang lain tu, dia dapat manfaat daripada bersikap khianat. Dapat manfaat, dapat pangkat, dapat jawatan, dapat allowance, dapat gaji. Dia pun kata, tak boleh, aku pun kena join mereka juga. Tak apa. Di dunia hang tak join, hang pertahankan prinsip. Sampai di sana nanti. Orang yang berlaku jujur, yang tak terikut, yang tak pengaruh, tak pergi ke pada rombolan yang mengkhianat tu, dia tak pergi, dia tahan. Dia pergi sana di akhirat. Dia kata, hari ni baru aku tahu aku berlaku jujur di dunia tu tak rugi, rupanya untung. Hak mana depa hak gadai prinsip tuan-tuan di dunia tu, baru dia kata, ruginya aku tak berlaku jujur di dunia dulu. Ruginya aku gadai prinsip, kalah dengan nafsu, kalah dengan godaan dunia, pangkat darjat. Tu dia tuan-tuan ni. Pasal apa dia kata macam tu?
Oi, bermanfaatnya rupanya. Untungnya berlaku jujur ni. Untungnya. Bila dia pakai mengaku orang-orang yang berlaku jujur di dunia ni akan mengaku benda ni? Bila dia sampai yaum, hazal yaum. Hazal yaum tu mana? Hari akhir kiamat. Baru kita akan tengok hasil dia. Betapa Allah Ta'ala menyanjung orang yang benar ni. Orang yang tak talam dua muka, main kolam, dua kolam apa semua ni. Dua kolam dia panggil. Dua kolam. Kolam tu dia nak masuk, kolam ni pun dia nak masuk. Tak tahu tak mana dia je. Boleh belaka. Tak ada prinsip. Lalang. Tak nak raya apa tuan-tuan, nak megah apa, nak bangga apa kalau jadi manusia munafik macam tu. Tak ada kejayaan apa. Dunia dia nak sapu. Dunia dia nak pangkat darjat. Lepas tu pergi akhirat nak bangga. Tak ada apa. Kita yang boleh merayakan di hari akhirat, baru kita rasa, oh, inilah kesabaran aku jadi orang jujur di dunia dulu. Aku duk rasa aku rugi. Rupanya di akhirat aku untung. Allah layan lepas tu. Baca ayat lepas tu. Lahum jannatun tajri min tahtiha. Tu harga dia. Tu hadiah dia. Tu dia sanjungan anugerah yang Allah akan bagi kepada orang yang jujur ni. Tu Ustaz, abang kata kita kena jadi orang jujur bersama dengan orang yang jujur. Sama dengan orang betul-betul nak perjuangkan hak kita. Yang tu lah yang kita kena bersama dengan orang yang benar, jujur. Sebab ni yang akan dapat tajri min tahtihal anhar, syurga yang berlari di bawahnya anak-anak sungai, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Radhiyallahu, ni yang besar ni, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Itulah kejayaan yang besar. Tu dia tuan-tuan, hadiah dapat di sana tu. Tu yang kadang kita ni tak sabar. Ni ayat Allah bagi tahu di dunia ni. Benda ni akan dapat di akhirat. Tapi dunia kita dah tahu dah. Kita kena pertahan, kita kena yakin. Jangan kalah. Jangan tertewas dengan godaan-godaan dunia yang akan menyebabkan kita jadi tak jujur. Sebab dunia tu semua akan fana, akan hilang. Tapi hak ni kekal ni. Tapi nak sampai sini itulah yang kadang tak sempat, tak sabar. Aku tak boleh tengok mereka mana nak tahan dia kata. Setahun dua tahan. Tapi banyak tahun dah ni dia kata. Duk tak senang-senang duk tahankan jujur ni. Duk jadi susah. Han dapat apa? Bos tanya pula. Mak pula tanya. Mak, Han dapat apa? Han duk berlaku jujur ni. Pak dia pula tanya, Han dapat apa? Allah, dia kata. Jadi macam orang lain lah. Tak usah duk jadi malaikat sangat. Dia pun gitu pula. Han tak usah jadi malaikat sangat lah, dia kata. Tunggu ni. Dia pun sapu sama naik. Tak ada. Hadiah ni tak dapat. Tapi dia kata, mak, tak boleh mak, kita kena berjawab. Dia akan dapat ni. Jangan takut. Dunia pun Allah tak bagi miskin lah, orang jujur. Dapat hak kita lah. Taklah mewah macam mereka. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita dapat hak ni yang berharga ni. Baru bila hang nak tahu kata jujur ni beri manfaat, jujur ni sangat-sangat berfaedah, tu hari akhirat sangat-sangat berfaedah, sangat-sangat memberi manfaat kita jadi orang yang jujur, yang benar. Ni ayat dia 119 surah Al-Ma'idah. Cerita huraian tentang ayat 119 surah At-Taubah. Arti jujur di sisi Allah Ta'ala, hadiahnya syurga, kekal di dalamnya, Allah redha kepada kita. Allah puas hati. Aku puas hati dengan hang. Pasal hang di dunia hang pertahankan prinsip pokok. Apa dia? Berlaku jujur dan sentiasa bersama dengan orang jujur. Dapat hadiah syurga, hadiah redha pula Allah kata tu. Bila Allah kata aku redha kat hang, pasal hang orang yang jujur di dunia dulu. Hang tak terpengaruh dengan pangkat, darjat, wanita dan sebagainya. Kekal bersama dengan kebenaran. Allah angkat julang, sanjung, dan orang yang khianat di dunia sapu, Allah rejam dalam neraka. Tak ada penghormatan, tak ada value di sisi Allah. Tapi mereka yang mempertahankan prinsip jujur ini, mereka ada value di sisi Allah. Allah akan angkat mereka tuan-tuan di satu mercu, iaitu syurga yang berlari di bawahnya syurga. Pergi hang masuk dalam tu. Aku puas hati dengan hang. Sikap hang, sikap yang jujur itu aku puji, aku bagi hadiah
Tu dia Allah Ta'ala, tuan-tuan. Ni jangan duk rasa hidup jadi orang jujur tak tak dapat apa. Jangan. Nak dapat hak mahal. Sabar, jangan. Duk buat apa jujur tak, hak atas pun tak jujur, kita hak bawah ada jujur buat apa? Debat gitu ada, tuan-tuan. Ni tak nak bagi ayat ni bagi dia faham. Hampa jangan takut hang bawah ke, hang atas ke, hang tengah ke. Kalau hang jujur, Allah akan nilai. Allah akan bagi penghargaan. Allah tak tidur. Allah tak lena. Allah tak pernah lalai dengan kebaikan yang kita lakukan. Ni habuan besar menanti kita. Jangan jadi betul larut tengok orang lain semua dapat manfaat daripada ketidakjujuran. Kita hak jujur tak ada mendapat manfaat apa, tak dapat faedah apa. Dunia sabak saja, depa pun hilang dah. Tak boleh tahan lama. Dunia tak kekal. Ni yang kekal. Stand pendirian mau kukuh dan tegak. Tak boleh lari. Aku dengan sebarang bentuk pengkhianatan aku benci. Aku suka dengan sebarang bentuk kebenaran. Hamailah macam mana pun. Orang lain beribu tak jujur, aku tetap nak jujur. Biarlah dunia orang kata aku rugi ke, orang kata aku bodoh ke, biar pergi. Tapi aku yakin akhirat esok Tuhan akan angkat dan sanjung orang-orang yang jujur. Biar dunia kadang orang tak sanjung orang jujur. Orang pandang hina lekeh orang yang jujur ni. Pasal tak ada apa. Jujur, hidup biasa. Tak mewah lah, taklah miskin. Biasa. Taklah pakai jam 800,000. Jam pun 800,000 dengan. Main kat mana? Rolex sampai 800,000 tuan-tuan. Ish lah. Gamak pakai tu. Kita pun tuan-tuan tak berani. Kalau 800,000 tak beli dah. Kalau ada duit pun buat benda lain. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu cerita tentang jujur. Jadi Ustaz kata itulah yang Ustaz nak sampaikan pengisian kita. Dapat apa? Hadiah di akhirat esok. Jadi orang jujur ni dapat APC dari Allah, anugerah perkhidmatan cemerlang di dunia. Apa dia hadiah dia? Ialah syurga. Apa dia hadiah dia? Redha dari Allah. Apa dia hadiah dia? Allah kata itulah kejayaan yang besar. Anugerah tu Allah akan sampaikan di akhirat tu. Jadi sabarlah. Sebab kadang-kadang orang nak dapat APC di dunia, dia tak berlaku jujur. Nak dapat anugerah khidmat cemerlang tu, kadang-kadang dia berpura, bersandiwara, berdrama. Tak buat kerja tahu mana kadang-kadang. Bodek lebih, dia dapat APC. Dunia. Ni APC Allah ni. Allah bagi di akhirat nanti. Hari itu dia akan umum, inilah hamba-hambaku yang jujur, hamba-hambaku yang aku redha, hamba-hambaku yang aku anggap mereka ni berjaya dengan kejayaan yang besar. Jadi pertahanan prinsip, pertahankan kuda-kuda kita, pertahankan pendirian kita, biar kejap, biar kukuh. Mai pilah ribut macam mana pun, kita janganlah layan. Deras arus dunia melalaikan kita. Lagu Munif tuan-tuan tak pernah ingat. Deras arus dunia melalaikan manusia. Tu dia. Deras arus dunia ni tuan-tuan mengganggu kita, melalaikan kita. Jangan duk ikut arus deras dunia tu sampai kita mengadakan tisu pun warna pink. Tuan-tuan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Jadi sekadar itulah perkongsian kita. Jadi ada 3 benda cerita orang yang dapat ampun: Ka'ab bin Malik sahabat Nabi, Zulaikha, dan juga orang yang bertahan prinsip sampai dia kata rugi dunia tak apa, akhirat dia akan dapat faedah dan manfaat daripada kejujuran dia itu. Jangan takut, kejujuran, kebenaran akan beroleh manfaat dan faedah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu manfaat dan faedah yang kekal abadi. Orang yang tak jujur dapat manfaat faedah yang hanya akan fana, tak kekal. Biar apilah mereka nak khianat, mereka akan dapat habuan yang sementara. Sedangkan orang yang jujur, dia akan dapat habuan yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat dan faedah itulah yang kita kena buru, yang kita kena cari, yang kita kena bersungguh-sungguh menjadi orang yang
jujur dan benar, insya-Allah. Biarlah trend budaya orang lain tak mau jujur, kita biarlah mentrenkan dan membudayakan jujur dalam hidup kita. Ingat, Nabi-Nabi pun bersikap dengan bersifat amanah, sidik, tabligh, fatah. Kita pun nak selamat dunia akhirat, kena bersifat dengan sifat-sifat Nabi tersebut, insya-Allah berjaya dunia dan akhirat. Jadi takat tu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sikit umat